Terima kasih Datuk Speaker. Meneruskan titah ucapan menunjuk kasih ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Saya ingin merungkaikan beberapa isu yang sekarang ini diperkatakan begitu hebat, terutama sekali MAS yang melibatkan hampir 227 penumpang dan kru pekerja MAS yang saya anggap harus diberikan doa dan supaya mereka ini selamat. Semua rakyat Malaysia bersatu dalam memastikan HM370 ini dapat dijumpai dengan keadaan yang selamat. MH Ahmad. AMH. Ya, Pak, saya tersilap tulis tadi ni. HM tu headmaster. Terima kasih balik. Isu saya nak bawa ini ialah isu tentang kerugian MAS yang melibatkan hampir 1.14 bilion. Itu laporan yang saya terima. Dan ianya berterusan. Dan saya diberitahu bahawa yang akan menggalas kerugian ini tidak lain tidak bukan adalah pekerja. Itu yang saya diberitahu. Dan saya amat susah hati atau duka cita dengan keadaan ini berlaku kerana beban atas sifat bila kerugian itu pergi kepada pekerja. Jadi pengurusan tidak ditanggung atas alasan pekerjanya terlalu banyak dan ianya perlu dikurangkan atau beban tanggungan pekerja itu perlu disegera selesaikan. Saya nak beritahu dengan Datuk Speaker, termasuk baling. MAS ni, pekerja MAS pramugari sebagai contoh, 11 tahun bekerja baling, 11 tahun bekerja, basic baru 1,100. Oh, dahsyat. Pramugari. Malah saya diberitahu, flight allowance, kinabatangan, flight allowance pramugari baru RM8. Oh, 1 jam. Mana mungkin kalau itulah tanggungannya, pekerja perlu disalahkan. Boleh minta dan penjelasan? dan terpaksa dibebankan dengan keadaan saya 20 minit saya tak boleh bagi ke orang. Dan boleh pula tak bagi. Kesan buruk yang harus ditanggung. Dan ini tidak boleh disalahkan pekerja. Pengurusan CEO khazanah wajib bertanggungjawab di atas kerugian yang berlaku ke atas MAS. Kawan tidak dan boleh kah? ianya tidak boleh dikompromikan. Saya tak mau dengar cerita MAS, pekerja MAS akan dibuang kerja sebab kerugian demi kerugian. Yang patut disalahkan ialah pengurusan yang tidak efisien dan bertanggungjawab. Dan kita nak doakan Tan Sri Aziz yang lahirnya dahulu akan datang kembali untuk meraih keuntungan dan menyelamatkan MAS daripada bagi dekat khazanah yang tak tahu harah pentadbirannya. Dan ini boleh dan sambung keduanya atas pembuangan pembuangan kerja yang dibuat oleh CEO MAS ni. Kritik pasal kerugian, buang kerja tanpa melalui lunas undang-undang di bawah Seksyen 14 Atas Kerja. Dapat tangkap, buang. Orang buat petition kenapa rugi? Tak boleh. Kritik tak boleh. Presiden Nufam, Saudara Ismail, dibuang kerana mengkritik atas kerugian MAS yang patut dikaji oleh kerajaan. Begitu juga dengan 4 orang pegawai-pegawai Kesatuan Nufam yang dibuang atas alasan mereka ini membantah dan tidak diakui undang-undang oleh pengitirafan yang dibuat oleh semua manusia terhadap pengurusan MAS. Dan MAS dengan begitu biadab tidak membenarkan hak pekerja itu ditegakkan. Apa punya pentadbiran ini? Tidak tangan. 2 minit saya. 2 minit cukup. 2 minit cukup banyak. Ya Muhammad. Dari dulu saya punya pendirian memang jelas bahawa MAS ini kerajaan perlu meneliti ke arah mana yang diletakkan sebab menghadapi kerugian. Cuma saya tidak sentuh kemarin sebab kita masih berada dalam keadaan kehilangan 370, tetapi yang berhormat sudah sentuh. Jadi memang betul bahawa perkara yang dibuat oleh MAS ini memang tidak tepat. Dia rugi dalam bidang operasi dia sebab operasi dia tidak boleh kawal, sedangkan penumpang penuh tiap-tiap hari. Dan saya rasa MAS ni dia ada satu tindakan yang salah, memberi ruang kepada Asia pula untuk ke destinasi yang seharusnya MAS terbang. Jadi apa komen yang berhormat? Apakah yang berhormat ingin meminta kerajaan supaya betul, jangan khazanah ambil alih sebab dia tidak tahu berniaga, bagi orang lain. Setuju sangat.
CEO ni patut ditanggungjawabkan sepenuhnya atas kerugian emas, bukan digalas oleh pekerja-pekerja yang saya lihat bahawa mereka dilayan dan ditarik hak mereka keterlaluan. Maka Menteri Pengangkutan dengan izin tampil ke depan dan komited untuk menyelesaikan masalah hubungan kerja yang zalim ini, dan jangan disalahkan pekerja sekiranya kerugian itu berlaku, dan sepatutnya digalas oleh CEO dan juga pengurusan manajemen tertinggi yang tidak melaksanakan tugas dengan efisien dan bertanggungjawab. Yang kedua, isu termasuk juga peluang kerja Presidennya Saudara Ismail perlu diambil segera, kerana mereka masih tidak menggunakan landasan undang-undang di bawah Seksyen 14 yang sepatutnya sewajibnya diatur dan dipatuhi. Datuk Yang di-Pertua. Nombor 2, NIUP. Saya dah beritahu terlebih awal, itu NIUP dalam krisis pertukaran mereka sebanyak 49 orang non-eksekutif, yang mana telah pun dibuat perbincangan dan sebagainya. Semua manusia di bawah GPP beritahu, di bawah Seksyen 18 mengatakan baik kita akan runding, tapi pihak Holiong terus menerus membuang 49 orang ini kerana transport yang tidak munasabah. Mana mungkin daripada Kelantan dia kena tukar ke Puchong, daripada Johor tukar ke Pulau Pinang dalam keadaan yang tidak ada persiapan. Maka saya menyeru kepada Kementerian Sumber Manusia supaya pastikan bahawa mereka ni akur di bawah Seksyen 56 Akta Perusahaan 1967 bahawa jangan langgar perjanjian yang bersama yang jelas mengatakan the bank dengan izin, the bank staff who is the union members has a right to refuse a transfer based on the condition of the handship. Ini adalah jelas mengapa mereka khianati undang-undang yang mereka buat di bawah peraturan Seksyen 56 Akta Perusahaan 67. Maka demikian saya sarankan Kementerian Sumber Manusia supaya tampil sedikit kejantanannya dan tegas dalam memastikan keputusan dibuat, jangan menginayai rakyat sendiri. Saya pun kementerian sesungguhnya dengan rela hati memanggil kedua-dua pihak ini supaya selesaikan di bawah Seksyen 18 di meja perundingan. Ini tugas Menteri Sumber Manusia. Seterusnya, pelaut. Bila sebut, saya dapat jawapan daripada pelaut daripada Kementerian Pengangkutan, yang mana jawapannya ialah tidak setimpal dengan maklumat yang saya terima. Maknanya tidak selari. Datuk Yang di-Pertua, mengikut laporan yang dibuat oleh Datuk Ahmad Osman, pengarah Jabatan Laut, Malaysia memerlukan 43,000 pelaut tempatan. Dahsyat. Tapi yang jelasnya, pekerja-pekerja yang berada dalam penambahan sekurang-kurangnya 43,000 itu untuk menampung keperluan sektor perkhidmatan perkapalan negara ini dipenuhi oleh pekerja-pekerja pelaut asing yang memastikan dalam untuk mencapai 43,000 pelaut ini dalam kadar pelaut yang mewakili nisbah, jika mengikut nisbah seorang pelaut adalah mewakili 4,500 penduduk dunia. Dengan ini saya ingin menyarankan kepada Kementerian Pengangkutan bahawa isu pelaut ini, isu pelabuhan ini perlu dikendalikan secara berasingan supaya penumpuan untuk memastikan Laut Cina Selatan, Selat Melaka itu dikawal selia oleh pelaut tempatan. Dan sampai ke tahap untuk memastikan kita ada universiti pelaut, kerana pada akan datang pelaut ini akan hanya mereka yang mendapat sijil pelaut saja yang boleh berlega dalam laut, termasuk nelayan. Maka yang demikian saya ingin sarankan kepada Kementerian Pengangkutan supaya menyediakan persiapan dalam memastikan pelaut kita ini tidak dimonopoli oleh pelaut asing. Dan saya khawatir bila sebut pelaut asing ini, kita bicara barang tentu laut itu luas dan keselamatan tidak terjamin. Maka yang demikian saya memohon kepada Kementerian Pengangkutan supaya serius dalam memastikan kita melahirkan pelaut tempatan daripada ketergantungan kepada pelaut asing. Keempat, kuasa menteri di bawah Seksyen 60 bila tubuh pengiktirafan. Saya dah beritahu sebelum tu kementerian.
Iaitu apabila syarikat itu mengkhianati dan melengah waktu, tidak menghormati undang-undang negara, syarikat itu perlu dihukum. Saya dah beritahu dalam Dewan Yang Mulia ini, tetapi kementerian tarik balik di atas sifat bila borang B itu diberikan kembali oleh pihak syarikat, tetapi kementerian bersetuju untuk kompromi. Kita nak tengok syarikat ini supaya akur tentang undang-undang. Dan mereka ini perlu dihukum kalau mereka mengkhianati undang-undang Datuk Speaker. Ini yang kita nak tegaskan. Tetapi yang jelas ialah bila diberikan borang B, maka bila syarikat beri borang B, kementerian pun rasa lemah dan terus memberi peluang kepada syarikat yang makin banyak mengkhianati hak pekerja dalam negara ini. Saya mohon kementerian supaya tindakan di bawah Seksyen 10 itu dalam Seksyen 60 itu perlu tegas. Dan beritahu dengan syarikat yang pengkhianat ini, kamu ambil hasil untung, tapi pekerja kamu khianati. Dan Kementerian Sumber Manusia, saya mohon beri penjelasan mengapa ditarik balik. Sedangkan kita perlu memastikan bahawa syarikat-syarikat ini yang tidak menghayati atau tidak apply dalam segi gaji minimum. Gaji minimum 900. Ada lebih 100 syarikat yang tak buat. Hukum syarikat-syarikat ni. Untung ambil. Tapi pekerja dibiarkan sengsara hidup mereka. Dah buat akta, takut apa lagi, jalankan tugas. Dah masuk 2 tahun Datuk Speaker, gaji minimum 900 ni. Termasuklah negeri-negeri mana pun, termasuk siapa saja, 900 itu wajib kita akur. Begitu juga dengan persaraan 60 tahun. Bila kita berdebat, dia kata kementerian beri kelonggaran. Tak payah beli kementerian dah setuju dan buat akta dalam Dewan Yang Mulia ini. Teruskan. Jangan khianati akta yang kita telah dokong ini. Jangan jadi munafik. Sekejap, diam, sekejap, ya, sekejap, tidak. Apa ni? Lepas itu, dalam segi pejabat awam, saya dah beritahu 49,000 pejabat awam yang kontrak 3 tahun lebih. Saya mohon Jabatan Perdana Menteri untuk memberikan mereka peluang yang bekerja 3 tahun ke atas itu diberikan pekerja tetap. Dan saya tidak nampak kenapa alasan dibiarkan mereka bekerja kontrak sehingga ke 11-12 tahun hingga akan menyebabkan mereka sengsara hanya menunggu nasib pada tiap-tiap 2 tahun sekali. Saya pohon ke Jabatan Perdana Menteri untuk memastikan bahawa 49,000 orang 816 ini mereka layak 3 tahun. Tolonglah kumpulkan, termasuk guru sandaran, termasuk Kementerian Pelancongan, Kementerian perusahaan ini yang saya nak tegaskan bahawa janganlah kita letakkan tenaga mereka sebagai perjudian dan mengambil hasil perahan mereka, tenaga mereka dan untungnya dan ruginya mereka sendiri atau pekerja. Ini saya mohon supaya Kementerian Jabatan Perdana Menteri supaya segerakan untuk memastikan 49,816 orang ini selepas 3 tahun kelayakan mereka yang 11-12 tahun itu, tolonglah permanentkan mereka. Begitu juga dengan uniform nurse. Saya diberitahu nurse dapat 3 like baju uniform. Saya minta, sebab tak pernah ada bercerita dia orang, saya minta dengan jasa baik Kementerian Perdana Menteri supaya 3 like itu jadikan 5 like. Sebab bila masuk cukup tahun ataupun tengah tahun, dia punya baju tu nampak macam pakai tak pakai, jarang dia. Jadi saya mohon supaya nurse ataupun uniform ini dibekalkan dengan 5 like baju, bukan 3 like. Sebab 3 like ni dia cepat, transparan tu cepat, jadi akan menyebabkan banyak orang sakit jantung. Makanya demikian, saya minta kementerian untuk tambahkan baik, iaitu daripada 3 set uniform pada 5 set uniform. Begitu juga dengan allowance guru besar kerajaan, daripada RM100 itu ditambahkan, kerana apabila dia menyeraikan tetamu RM100 sebulan, Datuk Speaker nak buat apa? Guru kanan RM60, tolonglah tambahkan atas sifat untuk memastikan mereka tidak menjebak, iaitu hasil daripada poket mereka sendiri yang memberikan sekejap, saya ada lagi 10 minit. Polis pun 3 baju juga. Polis pun semua uniform kena batangan. Ini saya suka uniform pasal saya pekerja ni. Yang lain saya tak suka dia. Yang itu yang saya suka dia, pasal dia menyertai saya dalam untuk memastikan uniform itu jangan disebabkan uniform itu penyakit lain datang, kurap dan sebagainya. Datuk Speaker, saya minta ianya dipertimbangkan. Dan seterusnya, skala bakat saya kena bagi Datuk Speaker. Kekanda saya, kambing, kari kambing. Yang berhormat ada sebut pasal gaji minimum.
gaji minimum dia tidak boleh diimplementasikan di Sabah. Karena kita tahu keadaan negeri Sabah ini berlainan. Sebab apa? Di sana pekerja-pekerja yang datang itu, mereka ini datang 600, 500 gaji. Jadi kalau gaji minimum ini dikuat-kuasakan, mungkin bermasalah bagi majikan-majikan. Jadi apa cadangan yang Muhammad? Ya, terima kasih Datuk Speaker. Kalau bahkan memang saya setuju, di Sabah 800, di Semenanjung 900. Kenapa nak dibezakan dua-dua ni? Sedangkan kos sara hidup di Sabah dan Sarawak itu lebih tinggi 20% daripada Semenanjung. Maka yang demikian, saya cadangkan Kementerian pada Majlis Konsultasi Gaji Minimum yang ditubuhkan pada 2012 itu kaji semula. Jangan ada diskriminasi. Kalau 900 semua. Malah saya cadangkan supaya ditambah baikkan Sabah dan Sarawak kerana mereka dalam kos penghidupan yang lebih tinggi. Kalau bahkan, dan saya tidak boleh katakan bahawa kita tak boleh katakan sana apa nama ni penghidupan sana berbeza. Tidak, Datuk Speaker. Datuk Speaker, saya pergi Sabah, saya tengok barang dekat Sabah tu, tak tahulah tempat Datuk Speaker tak tahulah, tapi di Sabah, di Kota Kinabalu, harganya saya tengok lebih mahal 20%. Oh, dahsyat. Tapi kenapa kita diskriminasikan pekerja di sana? Saya sarankan Kementerian Semua Manusia di bawah konsultasi gaji minimum supaya pastikan tidak ada diskriminasi. Diskriminasi Timbalan Menteri. Dengar tu. Dan ada diskriminasi Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Kalau bahkan saya ada lagi 2 minit. Okey. Yalah, bukan mau tanya last. Sebab kita ini ahli-ahli parlimen ni kalau dia pension, dia paras kemiskinan. Gaji yang berhormat sendiri sedia maklum, gaji ahli parlimen di Malaysia ini terendah di dunia. Jadi kenapa tidak cadang? Okey, kalau ini Sarawak sudah selesai. Sudah selesai sebab yang berhormat, Sarawak lagi tinggi daripada kita. Itu kita dah selesai sebab kita dah ambil kata sepakatan. Belum, ini belum selesai. Saya yang berhormat, ini belum selesai. Boleh langat. Ini belum selesai. Kenapa yang berhormat tidak suarakan dalam dewan? Patut suarakan dalam dewan. Ya. Okey, Datuk Speaker. Dia takut matampau. Boleh langat. Bahkan dimasukkan dalam sebahagian ucapan saya. Terima kasih. Apa nama ni? Datuk Speaker, apabila kita mengatakan bahawa PBS. Dah cukup. Sikit, tanya sikit. Baru-baru ini Timbalan Perdana Menteri mengatakan bahawa PBS ini akan menambah baikan. Saya nak beritahu dengan Datuk Speaker, PBS ini membebankan guru-guru. Guru-guru disuruh mengajar, bukan mengambil penggalan data pelajar. Dan saya minta supaya Kementerian Pendidikan Pelajaran supaya jangan beban pada guru-guru yang fokusnya untuk melahirkan insan madani, melahirkan insan yang profesional dan bermaruah. Yang itu yang kita nak ketengahkan. Saya bagi pihak guru-guru selaku Timbalan Presiden MTUC menyuruh saya untuk melontarkan perkara ini kepada Parlimen untuk memastikan PBS ini tidak boleh dikompromikan. Walaupun 3 perkara untuk penambahbaikan kata ini semua tak baik. Semua menyusahkan guru-guru yang tertekan dalam suasana mereka nak mengajar dan mendidik anak bangsa. Maka demikian, Menteri Pendidikan, saya mohon supaya tak payah nak tambah 3 kebaikan. Yang penting fokus itu. Guru tugas mereka melahirkan, menjana generasi yang mulia. Dan saya minta jangan ada lagi untuk apa-apa yang membolehkan katanya memastikan bahawa profesionalisme guru-guru itu terjamin. Tak terjamin PBS ni. Sampai 3-4 pagi besok nak mengajar lagi. Ataupun ni nak kusut otak mereka. Maka saya tegaskan bahawa PBS tidak manfaat dalam segi menggalah. Kalau nak buat boleh suruh pekerja lain buat. Ambil pekerja lain untuk fokus kepada perkara data. Barulah selesai. Dan saya tidak rasa tidak ada perbelahan dalam isu PBS ini kerana kita semua setuju bahawa ia membebankan guru-guru. Seterusnya terakhir Datuk Speaker, kawasan saya ni pada baru-baru yang lalu Perdana Menteri telah pergi ke Pulau Keri dan berjanji bahawa 26 juta untuk disalurkan komputer di seluruh sekolah Pulau Keri.
Tetapi pada hari ini, sampai hari ini, sebelum pilihan raya, sampai ke sekarang, tak ada bayangnya. Saya mohon Menteri Kewangan untuk menjinakkan kata murninya itu supaya dapat dikotakan. Supaya rakyat Purwokedi dapat menikmati komputer di sekolah-sekolah yang mereka perlukan. Dan betapa daifnya sekolah itu yang telah disaksikan tak kala sebelum pilihan raya. Bila dah kalah tak mau mari, dia tak mau berikan komitmen. Saya rasa selaku Menteri Kewangan dan Perdana Menteri wajib mengutip kata-kata dia. 2.6 juta komputer di setiap sekolah di Purwokedi telah dijanjikan. Mohon Menteri Kewangan menepati janjinya. Sekian, terima kasih Dr. Speaker. Panas Dr. Speaker. Terima kasih. Ya, sama-sama Yang Amat. Yang Amat Kelabakan.